Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Yang kita telah pun tamat pelajaran kita dalam beriman kepada Allah sebanyak 6 siri. Kemudian sambungan kita kali ini iaitulah beriman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua iaitulah beriman dengan malaikat. Beriman kepada malaikat berarti percaya secara jazam. Kita dah belajar dah. Apa makna jazam? Putus, tidak ada syak ragu lagi. Tidak kata, betul ke malaikat ni ada? Tak pernah tengok pun dia? Kalau kita nak tengok benda ada ni tak pernah tengok, itu benda yang biasa. Pasal itulah dia panggil beriman, rukun iman kita ni beriman dengan perkara gaib. Benda gaib. Benda kita tak nampak. Quran kita nampak, itu mushaf yang kita nampak tu. Quran yang asli mari daripada Allah SWT. Kita tengok dia turun lagi. Tak nampak. Nabi seorang ya, sallallahu alaihi wasallam yang nampak Jibril datang ataupun cara-cara wahyu yang turun kepada dia. Itu semua beriman benda yang tak nampak. Nabi-nabi yang dahulu nampak kita? Tak nampak, mati semua dah. Alaihimussalatu wassalam. Jadi kita percaya secara jazam. Apa makna jazam? Putus. Tidak ada syak ragu lagi. Bahawa para malaikat Allah tetap ada. Mereka dicipta daripada cahaya. Ini kelebihan malaikat, dibuat daripada cahaya. Manusia daripada mana? Tanah. Malaikat daripada cahaya. Syaitan daripada api. Pasal itulah syaitan itu ganas. Api dia suka bakar. Mereka tidak pernah menderhakai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerja malaikat. La ya'sunallaha ma amarhum. Tak pernah kaku. Tuhan suruh dia sujud. Suruh rokok. Itu malaikat. Sentiasa menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Malaikat ni tak ada cuai, tak ada rasuah dia. Malaikat adalah sejenis makhluk Allah Azza wa Jalla. Tidak sah iman seorang hamba, melainkan setelah ia beriman dengan wujudnya malaikat. Dan beriman dengan sifat-sifat dan amalan-amalan mereka yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tanpa menambah, mengurang dan mengubah. Jangan kita rekod kita sendiri. Malaikat itu malaikat. Tak, kita tengok dalam Al-Quran kata apa. Dalam hadis kata apa, itulah sifat dia. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maksudnya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran. Yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Rasul telah beriman. Demikian pula orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 1285. Jadi kita tahulah. Nih, yang terrukun imannya, beriman dengan yang perkara-perkara yang gaib, yang memang ada, tapi kita tak tahu, tak nampak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah, dan Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, radhiyallahu ta'ala. Iaitulah ketika Jibril datang. Menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai al-iman. Jinaknya ketika. Kalau kita ketika Jibril datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia beriman itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maksudnya, beriman itu, iaitulah engkau beriman kepada Allah. 1. Kepada para malaikatnya. 2. Kitab-kitabnya. 3. Para rasulnya. 4. Hari kemudian. 5. Dan engkau beriman kepada baiknya dan jahatnya. Qada' dan qadar. Syarrihi wa khairihi wa syarrihi. 6. Jadi hadis ini telah merangkumi kepada kita semua rukun iman yang
6 perkara. Kena ingatlah rukun iman berapa? 6 perkara. Yang kita duk belajar ni kitab tentang iman. Nak hurai satu-satu tentang rukun iman. Kita boleh bilang, boleh hitung, boleh kira. Iman tu 6, rukun iman. Tapi kalau suruh hurai satu-satu, insya-Allah kita dengan kita belajar, kita boleh hurai. Maka wujudnya malaikat itu sabit. Itu bahasa Arab kan sabit. Bahasa Melayu pun sabit juga dah. Sabit. Dengan dalil qat'i. Apa makna qat'i? Dalil yang tidak diragu lagi. Qat'i, maknanya putus, tak ada ragu. Dalil yang kuat. Yang tidak boleh diragu-ragu lagi, tak ada. Kerana itu, mengingkari kewujudan para malaikat menjadi kafir dengan ijma' ulama Islam. Ijma' itu makna sepakat ulama Islam. Siapa dia tak percaya adanya mereka, orang itu bukan Islam. Habis kita. Dia kata, aku beriman dengan Allah. Rasulullah aku beriman, tapi mereka aku tak percaya lah, tak pernah tengok pun dia. Orang ni, boleh suruh dia keluar dari masjid. Kalau dia mati, letak di pusara negara. Dia 140,000 selukai. Itu dia. Bahkan dengan Al-Quran sendiri. Jadi orang tu berkafir dengan menjadi kafir dengan ijma' ulama, dan dalam Quran sendiri telah sebut dah. Firman Allah Ta'ala, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Maksudnya, siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, sudah tentu ia telah sesat sejauh-jauhnya. Habis. Siapa dia jatuh hukum sesat ni? Bukan majlis agama. Bukan Tok Qadi. Allah sendiri kata, siapa dia kubur dengan Allah, tak beriman Allah, tak beriman dengan malaikat, orang ni faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesat yang terlalu jauh. Mana jauh ni? Dia tak nak undur balik, tak boleh. Tak boleh nak undur ke belakang. Kita kalau sesat dekat-dekat, boleh pelik. Tapi kalau sesat jauh, tak ada harapan nak balik. Kena pusing semula. Maksudnya, surah An-Nisa ayat 136. Sesiapa yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyentuh hal malaikat, sifat dan amalan mereka, ia mendapati bahawa ayat-ayat tersebut biasanya membincangkan soal hubungan mereka dengan manusia. Ini kita tengok nanti. Malaikat mari ni, dia ada cerita dia dengan manusia. Sama ada dia bawa rahmat, ataupun dia mari bawa sempikan, bawa azab dan sebagainya. Banyak dalam ini kita tengok sifat-sifat dia nanti. Dengan demikian berarti Allah mengajarkan kita perkara-perkara yang memberi manfaat dalam membersihkan akidah, menyucikan hati dan dapat memperbetulkan amalan kita. Jadi itu malaikat. Adapun tentang hakikat malaikat. Hakikat maknanya apa dia malaikat? Gapo dia malaikat? Bagaimana ia dijadikan? Kedudukannya secara detail. Secara detail itu mana? Secara terperinci. Detail mana terperinci. Tulis itu. Allah sahajalah yang mengetahuinya. Ini jawab saya balik tepat sekali. Nak tahu macam mana malaikat dia buat, dia beranak di hospital ke macam mana ke, itu Allah lah yang mengetahui. Kita terima malaikat tu ada. Ini adalah salah satu daripada keistimewaan akidah Islamiah. Akidah Islam ni dia tak ajar kepada kita betul yang pelik-pelik, yang ajaib-ajaib, cerita kau-kau tak ada. Kerana membincangkan hakikat ilmu ini dan memperkenalkannya kepada manusia sekadar keperluan manusia dan kekuasaan akal fikiran mereka saja. Itu hal-hal mereka lah ada lah. Tidak fikir apa lah, nak cari gila, nak cari apa klinik, apa tak ada. Demi memperbaiki cara hidup mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala tidak membongkarkan untuk kita mengetahui semua perkara gaib. Saya tak ayat semua. Sama ada yang bersangkutan dengan zatnya, sifat-sifatnya dan nama-namanya, maupun yang bersangkutan dengan makhluknya yang berbentuk gaib. Di antara makhluk bentuk gaib siapa? Malaikat. Mukmin yang shadiq. Shadiq maknanya yang benar. Mukmin yang benar tetap mengaku dan beriman dengan apa sahaja yang diterangkan oleh Tuhan Al-Khaliq. Al-Khaliq maknanya Tuhan pencipta. Tuhan yang mencipta alam ini, Tuhan kata apa? Kita terima. Sama ada keterangan secara ringkas maupun secara detail terperinci, tanpa menambah, mengurang dan mengubah apa yang diterangkan. Serta tidak pula memberatkan diri, mengarungi
dalam perbahasan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak izin untuk diketahui. Jadi tak perlu kita tahu. Tuhan buat daripada cahaya. Cahaya ni macam mana? Jadi nak cari waktu pula takalluf dia panggil. Takalluf maknanya kita memberatkan diri kita. Benda yang saya suruh. Tuhan suruh kita percaya malaikat ada. Yang kita hidup susah-susah diri kita buat apa? Buka makma, buka tu. Kalau benda tu ada, mesti ada boleh kesan. Sama ada dengan ultrasound ke dengan apa, dengan laser apa ni. Itu dia panggil takalluf lah tu. Nak cari benda yang Allah Ta'ala tak suruh kita cari. Tuhan suruh kita mengaku ada malaikat. Dan kita percaya malaikat tu ada. Sebab apa? Bila kita tahu malaikat tu ada. Kejadian dia menulis amalan kita. Boleh buat benda-benda yang tak baik? Tak boleh sebab ditulis. Itu tujuan beriman dengan malaikat ni. Jadi kalau cakap nak tahu ya, boleh hitung, boleh kira bilangnya dia berapa besar kecil dia, boleh dengar cerita je. Tapi keyakinan kita kepada peranan malaikat itu akan mengawasi kita. Malaikat ni seorang CCTV Tuhan dia. Dia duduk awasi apa yang kita buat. Maka tak ada tidak kita beriman dengan malaikat ni. Kalau cakap boleh hitung je. Tujuannya nak suruh kita tahu malaikat ada bersama kita. Dalam majlis yang baik duduk sekali. Dalam majlis maksiat pun mungkar apa ni, kiraman katib duduk tulis. Barulah kita terasa bahawa kita ni kena malu ke malaikat. Ada kawan kita sekali. Sifat-sifat kejadian malaikat. Kita pindah pada sifat kejadiannya. Macam mana Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang kejadiannya. Berdasarkan kenyataan di atas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan sifat-sifat para malaikat secara ringkas. Iaitu mereka dijadikan sebelum daripada Nabi Adam AS menurut keterangan Al-Quran. Ingat kita. Kan Tuhan bagi tahu ke malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat aku nak buat khalifah di muka bumi itu. Jadi itu menunjukkan bahawa apa dulu? Malaikat dulu ke orang dulu? Malaikat dulu. Jelas. Cerita Quran dia tak banyak. Duk mari cerita saja. Mari mana? Allah menjelaskan kepada para malaikat bahawa dia telah menciptakan manusia, melantiknya sebagai khalifah di permukaan bumi ini, sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku telah jadikan manusia di bumi ini selaku khalifah. Kita kata khalifah di bumi. Jangan kata khalifah Allah. Khalifah Allah maknanya orang ini mengganti Allah. Dah, Tuhan tak perlu ganti. Mana seperti Tuhan maha berkuasa. Hidupnya selama-lamanya, tak akan mati. Khalifah ni mana kita ganti. Macam Sayyidina Abu Bakar, khalifah Rasulullah. Bila? Lepas Nabi kita wafat. Jadi silap sebutlah setengah daripada kita ni. Bila kita kata manusia itu khalifah Allah di muka bumi. Tidak. Manusia khalifah di muka bumi. Tengok dalam Quran saya kata, Tuhan tak kata aku nak jadi khalifah ganti aku tak. Ja'ilun fil ardi khalifatan. Nak jadikan dia tu khalifah, mana pemimpin yang memakmurkan bumi. Ini khalifah. Jadi, malaikat berkata, apakah engkau mahu jadikan mereka yang akan melakukan kebinasaan dan menumpahkan darah di bumi ini? Sedangkan kami sentiasa bertasbih, memuji engkau dan membersihkan engkau. Itu malaikat. Tanya Tuhan. Firman Allah Ta'ala lagi, sungguhnya aku amat mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 130. Dengan ini, ayat 30. Dengan ini terjawablah secara otomatik apa dulu? Malaikat dulu ke manusia dulu? Malaikat dulu. Jelas tu. Tak boleh nak oral banyak. Tak payah duduk bincang banyak. Kalau mari ahli falsafah saya mana tinggi pun, tak ada lah kata, minta maaf. Quran saya cerita dah. Tak payah duduk oral banyak-banyak. Tentang unsur kejadian malaikat. Tadi, apa tadi tu? Sifat kejadian malaikat, unsur dia macam mana unsur? Tadi tentang tarikh. Siapa dia dulu keluar ke alam ini? Malaikat dulu. Lepas tu baru bagi manusia. Unsur itu maknanya benda-benda yang dijadikan malaikat daripada apa? Rasulullah SAW telah menerangkan bahawa Allah menciptakan mereka daripada cahaya. Sebagaimana sabdanya, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum.
Akhrajahu Muslim. Dijadikan para malaikat daripada cahaya. Dijadikan para jin daripada api. Dan dijadikan Adam daripada unsur tanah yang telah diterangkan kepada kamu. Dia dah manusia ni tak lagi dah. Bila dalam ayat Quran, di satu ayat Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah membuat, aku buatmu, kepada tanahlah sebab kamu kembali, daripada tanah pula kamu akan dibangkitkan semula. Itu jelas dalam Quran. Daripada beberapa nas yang menjadi dalil tentang kejadian para malaikat, pada keseluruhannya membuktikan bahawa para malaikat adalah makhluk nurani yang berunsur cahaya. Tidak berjisim kebendaan seperti kejadian manusia yang boleh dibuktikan dengan panca indera. Baik kalau ada jisim, kita nampak. Mereka berlainan daripada manusia, kerana itu mereka tidak makan dan minum. Dia tak sibuk lagi kedai ya. Dia sibuk cari makan. Boleh tak? Tidak tidur dan tidak berkahwin. Mereka bersih daripada syahwat kebinatangan. Bersih daripada kesalahan dan dosa. Sebab apa? Pasal apa dia tak berdosa? Sebab dia tak ada syahwat. Pasal tu dia tak kahwin. Tak perlu bagus bila tak ada syahwat. Kita ini ganggu hidup ni sebab apa? Sebab ada syahwat. Mungkin kita fikir, pasal apa tu syahwat kita syahwat? Kalau tak ada syahwat manusia ni, tak ada lah manusia. Siapa dia nak kahwin? Tak ada syahwat. Bila tak kahwin ada anak. Habis tak tu ada. Lepas tu tak ada lah manusia. Itu dia cerita. Tegasnya mereka tidak bersifat dengan segala sifat kebendaan seperti Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi mereka boleh menyamarkan diri sebagai manusia dengan keizinan daripada Allah, sebagaimana Allah menerangkan tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Sayyidatina Maryam, mak Nabi Isa, dalam bentuk seorang manusia. Dia boleh berupa tapi malaikat ni dia nurani, tapi kadang-kadang dia berupa kan. Kadang-kadang dia berupa benda lain, benda hayawan. Jadi Allah Ta'ala bui dia tu boleh berupa. Cerita dia datang jemunya Maryam ni apa cerita? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Dan ceritakanlah kisah mereka yang tersebut dalam Al-Quran. Ketika ia menjauhi diri daripada keluarganya. Siapa dia? Maryam, dia menjauhkan diri daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya daripada mereka. Lalu kami mengutuskan ruh kami, yakni Jibril alaihissalam, kepadanya, dan ia menjelma di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Maryam duduk di tempat dia tu, di sebelah Baitul Maqdis. Jadi tiba-tiba malaikat Jibril datang berupa manusia. Tuan. Bila Maryam tengok, Maryam terus jawab, Inni a'udzubika min amir rahmani in kunta taqiyya. Aku minta perlindungan dengan Allah kalau mu ni seorang manusia yang bertakwa, takut Tuhan. Dia takut. Mereka dia jangan bimbang, Maryam. Aku bukannya orang. Bukannya pengacau. Orang yang medun. Dia tengok laki-laki takut. Orang zaman sekarang ni, laki-laki tak ada cari. Ini masalah. Tak jumpa dengan pidala, cari dengan telefon. Kalau ni SMS lagi, Facebook lagi, habis. Kalau nak nikah dunia ni, cari belakang. Cari laki. Satu buku 2 malam duduk main tu lagi. Bala pustaka. Jadi kita kena ajar anak-anak perempuan kita. Doa Nabi Siti Maryam ni. Bila dia tengok orang laki, Inni a'udzubika a'udzubika rahmani minka in kunta taqiyya. Minta berlindung dengan Allah. Kalau mu ni seorang yang baik. Mereka kata, aku bukan orang. Aku malaikat. Mari kamu ni. Nak mari tiup roh kepada Maryam yang menyebabkan dia mengandung pada Nabi Isa AS. Jadi nak cerita, kita tak cerita lah. Itu panjang. Nak ceritanya, malaikat tu boleh berupa orang. Boleh berupa orang. Surah Maryam ayat 16-17. Dalam hadis Jibril yang masyhur. Selalu kita dengar hadis Jibril ini. Ketika ia datang mengajar para sahabat mengenai Islam, iman dan ihsan dan tanda-tanda kiamat.
Yang hadis itu masyhur. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa malaikat telah datang dalam bentuk seorang lelaki yang pakaiannya putih melepak. Putih ni, pakaian bersih. Rambutnya hitam. Tak ada ubat macam kita ni. Kita ni mari campur-campur ni. Tiada tanda-tanda orang musafir. Orang tak kenal dia. Orang comel, pakaian bersih. Bukan tanda musafir. Dia bukan orang kampung ni. Kalau orang kampung ni kita kenal. Kita orang mari luar. Tapi pakaian bersih. Biasa orang musafir zaman dulu. Naik uta, naik kuda. Mestilah pakaian dia tu kusuk. Nampak letih. Tak, ni comel. Pelat dia. Ia duduk menghadap Nabi SAW dengan menyandarkan dua lututnya kepada lutut baginda. Dan meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua paha baginda. Tengok, orang ngaji zaman dulu, lutut belakang lutut. Paling dekat. Orang ngaji zaman dulu ni, paling akhir ke itu. Kalau ada tiap ujung ni, kalau masjid ditambah setahun lagi, pak ujung ni siapa? Nak kata apa? Adab sudah hilang, adab belajar. Lalu bertanya baginda mengenai Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Kita banyak dengar hadis ni kan. Yang nak kita nak ceritanya, dia datang jumpa Nabi dalam keadaan dalam bentuk orang. Jadi orang semua boleh tengok. Lepas habis dia tanya Nabi, dia terus dia pergi. Nabi beritahu kepada sahabat, panggil-panggil semula orang tu. Siapa? Dia tengok tak ada dah. Dia keluar air masjid, hilang. Itu dia malaikat. Jadi itulah peluang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada para sahabat yang ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda bahawa malaikat itu ada. Tapi dengan cara dia berupa orang. Kalau dia berupa dia asli tak nampak, tengok Nabi kita cakap seorang. Jadi nak suruh orang tengok ni malaikat ada semua. Kita tak ada lah. Hari ni kalau orang pergi haji, pergi Mekah, banyak mana cerita ni. Allahu Akbar. Anak jemaah kita sekali. Ustaz saya doa juga nak tawaf. Tiba-tiba saya masuk di dekat Kaabah. Saya nampak orang laki-laki putih je tu. Kuih saya suruh ikut belakang. Saya ikut dia tawaf. Terbuka jalan. Macam tak ada orang rampuh kita. Jalan sampai sudah. Sudah dia tengok orang kita tu angkat tangan pergi. Siapa dia ni Ustaz? Saya nak jawab betul tahu. Kalau saya sendiri tengok, boleh jadi kita kata malaikat atau jin Islam ke apa. Wallahu'alam. Kita tak katalah jemaah haji tu berdusta, bohong. Sebab dia pun nak cari kebajikan. Takkan nak cerita benda yang pelik-pelik. Tapi dia orang cerita semua. Kita kata malaikat dalam Kaabah, dekat Kaabah tu, siapa lagi? Orang tu tolong dia. Ikut. Dia bila ikut kawan ni, jadi tak ada orang duduk ramai duduk gempuh tu. Duduk tepuh dia tu, tak ada. Jalan ikut je. Apa habis tawaf. Habis tawaf yang angkat tangan dia. Terus dia pergi. Tengok, tak ada. Orang ramai balik. Apa lepas tepuh balik orang nak pergi salat sunat tawaf. Jadi peristiwa tu jemaah haji kita cerita. Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala nak bantu seorang tu dengan niat dia yang ikhlas, dengan doa dia minta Allah Ta'ala, boleh jadi mereka datang bantu. Cerita ni orang jemaah haji adalah cerita gitu. Jadi nak kata apa? Di antara sifat-sifat kejadian mereka yang diterangkan oleh Allah, sifat dia lagi. Mereka mempunyai sayap. Yang bilangannya berbeza-beza. Malaikatnya ada sayap. Dia boleh sebab sifat. Firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala pujian bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk menguruskan berbagai-bagai urusan yang mempunyai sayap. Kalau kita kata malaikat mana ada sayap? Ni Allah Ta'ala sendiri. Uli ajnihatin. Malaikat ni sifat dia ada sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jangan duk tanya macam mana nak terbaik 3 sayap. Itu kerja dia. Apa salah kita? Sayap spare 1. Tak ada belakang contohnya. Allahu'alam. Jadi Allah Ta'ala tak ada lah dia buat. Jangan duk tanya banyak kan? Kita duk faham sama gitu. Apa sayap 3 mana boleh terbaik sayap 3? Apa salah? Kalau nak buat sayap 5, 7, sayap 1 boleh terbaik. Okay. Helikopter so sayap dia datang. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Surah Fatir ayat 1. Jadi Tuhan kuasa. Bila Tuhan
Pasal apa? Allah SWT di dalam ayat ini, eko ayat, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tengok. Baca ayat tadi. Ayat Fatihah surah, ayat 1 ni. Eko ayat dia tu. Tuhan kata, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tuhan atas sesuatu itu berkuasa. Nak cerita kepada kamu, kalau merasa pelik, macam mana saya, apa saya ni? Tuhan kata, aku kan yang berkuasa. Bila ayat ni seolah-olah penutup kepada segala persoalan dalam kepala tu. Tuhan kata, aku maha berkuasa. Jangan tanya, nak ayat lah ke mana? Tanya apa? Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Allah Akbar. 900 sayap. Dalam keterangan yang lain, keping sayap dia tu timunnya barat. Keping sayap. 900 sayap dia mari. Besar tak besar? Besar. Sibak dia. Apa yang disebut itu adalah penerangan Allah tentang kejadian malaikat. Sejenis makhluk mulia di segi kejadiannya, kita beriman kepadanya sebagaimana yang diterangkan kepada kita. Tak usah huraiannya, akan beriman. Tidak meminta lebih daripada itu. Tak sampai. Sekiranya dalam penerangan secara panjang lebar tentang kejadian para malaikat mendatangkan manfaat kepada manusia, tentu Allah tidak menyekat manusia untuk mengetahuinya. Jadi kalaulah detail malaikat macam ni perlu kepada pendetail terperinci, Allah Taala akan cerita. Kalau Tuhan tak cerita dalam Quran, Nabi akan cerita dalam hadis. Ni tak Nabi sebut gitu-gitu ya. Aku tengok malaikat ni ada saya. Jadi ada lagi lah malaikat lain lagi. Hamalatul Arsh. Tak bawa aras nanti, bawa besar dia tu kita akan cerita nanti. Allah Maha lemah lembut, lagi Maha kasihan belas pada manusia. Kerana itu diajarkan kepada mereka al-haq yang benar dan yang mendatangkan faedah kepada mereka. Kalau Tuhan nak sebut semua dalam Quran ni, berapa jilid Quran? Dengan makanannya jenis rambutan berapa jenis? Ikan berapa jenis? Jawabnya berapa jilid agak-agak Quran? 50 jilid cukup. So jilid ni 30 juzuk tak habis nak baca. Tak habis. Tak habis nak baca. Dalil ni tak baca tu. Kalau baca habis. Lepas tu kalau mari 50 benih kalau Quran ni 500 juzuk, agak-agaknya tak cakap nak upah ke tak kali ni. Akabah nak upah lah. Allah ni boleh lagi panggil-panggil budak-budak baca Quran sikit-sikit. Tapi kalau nak panggil 500 juzuk. Jawab yang kena buat 2 upah. Saya kat jamu. La ilaha illallah kita. Jadi Allah Taala kumpul ayat Quran ni ringkas. Tapi cukup dah. Memadai dah dengan ada dalam Quran ni sifat malaikat dengan huraian yang mari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas yang sahih pada kita tu. Sudah cukup dah kita tahu malaikat tu ada sifatnya begini dan apa kesannya dalam hati. Hak paling tinggi selepas kita tahu ni kesan dalam hati kita terhadap malaikat. Jadi kita rasa tak rasa apa-apa. Malaikat tengok pun tak rasa apa. Tak rasa gerung, tak rasa kita ni di bawah kawalan. Maka itu tidak mari mana. Tak usah dulu baca banyak. Baca banyak mana pun tak ada faedah. Macam orang putih, orang orientalis. Dia kaji tentang Islam. Kaji juga. Tua, sepak muda. Kaji. Apa habis usia. Tapi tak beriman dengan Allah. Ada faedah? Tak ada faedah apa-apa. Dia faedah kita mengaji ni, faedahnya bila ilmu tu beri manfaat pada kita. Itu baru faedah. Malaikat adalah hamba Allah Ta'ala yang mulia. Ini hubungan malaikat lagi. Kita tengok sikit. Hubungan malaikat dengan Allah Azza wa Jalla adalah hubungan ubudiyah. Ubudiyah makna kehambaan yang bersih. Hubungan perintah Allah. Perintah apa saja pun la ya'suna. Tak pernah durhaka. Inilah hubungannya dan tundukkan yang sempurna kepada segala titah perintah Allah. Inilah hubungannya dan tidak ada hubungan yang lain. Hubungannya hubungan semata-mata ubudiyah, kehambaan. Kerana itu malaikat bukanlah Tuhan, bukanlah puteri Tuhan, dan bukanlah anak cucu Tuhan sebagaimana kepercayaan orang-orang musyrikin dahulu. Pupa kafir dulu, celaka dia ni apa? Dia tak mahu anak perempuan. Dia kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Tengok. Dia boleh kalah ke Tuhan ni, hak lelaki-lelaki. Hak dia hak standard saja. Main dengan buah kafir. Habis penuh cerita. Tengok dia kata apa? Allah Ta'ala nafikan tuduhan jahat buah kafir ni. Allah Ta'ala firman,
Bal ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Sebenarnya malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat ni hamba Allah Ta'ala muliakan dia. Mereka itu tidak mendahului Allah dengan perkataan dan mengerjakan perintah Allah. Jadi tidak mendahului arahan. Arahan mari buat. Allah mengetahui dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai oleh Allah. Ini orang itu harata, malaikat bantu. Dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat berhati-hati sebab apa dia tahu. Dia tengok syurga neraka dah. Yang kita ni tahu syurga neraka ada. Tapi macam tak tahu. Kalau tahu, tidur kata tidur. Tengok syurga ramai. Kalau kita tahu syurga tu nampak ada sungguh. Dengan mata hati kita yang begitu sedap. Agak-agak boleh tidur kita. Kau tidur dah. Kau saya kata apa. Kalau orang tawar dari sini kamu. Pukul 7 pagi esok. Apa dia beratur di depan pejabat ni. Kita boleh bagi duit. RM50. Lepas pukul 3 pagi beratur dah. Orang nak pukul 7. Maka ambil esmaya subuh sini. Tak esmaya subuh boleh jadi ada. Pasal nak beratur boleh bitir lebih beratur. Pasal nampak. Tapi hak ni bagi tak nampak ni. Tahu surga tu comel, cantik, hebat je. Oleh kerana tak nampak. Payahlah sikit. Tak payah. Payah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Surah Al-Anbiya ayat 26-28. Dan firman-Nya lagi. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu takut pada Tuhan mereka dari atas mereka dan melepaskan apa yang diperintahkan, melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Melepaskan maknanya melakukan. Tulis kat bawah tu melakukan. Melaksanakan. Dia sebenarnya melaksanakan tu. Jadi salah saya tak. Melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kerja malaikatnya menunaikan apa yang Tuhan perintah. Melaksanakan. Tulis dia. Surah An-Nahl ayat 50 dan firman-Nya lagi la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak menderhakai Allah akan apa yang diperintah kepada mereka. Tak derhaka sikit pun. Mereka malah bahkan mereka mengerjakan apa yang diperintah. Hak Tuhan perintah tunai terus. Tak payah tanya dah. Buat petani boleh? Tak. Ala tul. Lalu buat. Surah At-Tahrim ayat 6. Para malaikat adalah sejenis makhluk Allah. Sentiasa taat kepada Allah. Tidak kuasa membuat sesuatu dengan kekuasaan mereka sendiri. Dia tak ada buat. Tidak boleh memberi kenampakan. Sesuatu kepada Allah dengan kekuatan yang diberi pada mereka. Tidak boleh menafak ni. Tak boleh. Lupa bawa kita Arab tadi. Jadi tidak memberi sesuatu dengan kekuatan mereka dia tak boleh beri. Kecuali dengan izin Allah. Allah Ta'ala izin dia boleh beri. Besar dia tu tapi. Mereka benar-benar taat kepada perintah dan beribadat kepada Allah. Mereka benar-benar taat dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Para malaikat berkata, dan tidak ada sesiapa pun daripada kami ini melainkan adalah di sisi Allah satu darjat yang tertentu. Dan semuanya kami adalah berbaris-baris dalam beribadat kepada Allah. Dan kita dah belajar dalam kitab dia, kita Riyadhus Salihin. Malaikat ni di antara kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini baris. Saf salat kita seperti saf para malaikat. Itu cantik kita ni. Pasal itulah kita kena betul saf. Jangan duduk bengkok-bengkok saf tu. Bila bengkok-bengkok saf, mana hati kita pun bengkok-bengkok juga, tak mahu bersatu. Dan kami adalah mereka yang bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tiga malaikat. As-Saffat ayat 164-166. Manakala ini adalah hakikat kejadian para malaikat. Itu hakikat kejadian kita kenal hari ini. Kenal tak kenal malaikat ni siapa mana? Sahaya. Sudah tentu termasuk dalam mensyirikkan Allah
kalaulah mereka beribadah, mereka diminta pertolongan atau dianggap punya suatu hak kekuasaan. Jadi tak bolehlah kita minta dengan malaikat. Malaikat, kita minta dengan Allah. Allah Ta'ala hantar malaikat mari. Minta dengan kuasa Allah, malaikat pun mari. Firman Allah Ta'ala, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Maksudnya Allah tidak menyuruhkan kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sekutu bagi Allah. Jadi kalau kita kata nabi ini punya tahu benda ghaib, nabi boleh tu boleh ni atas dunia ini, lepas nabi kita wafat, jadi kita seolah-olah kita beri jawatan Allah kepada nabi. Tak boleh. Ataupun kita kata malaikat. Tak boleh. Malaikat hanya menjalankan tugas. Tidak lebih daripada itu. Apakah dia menyuruh kamu kufur? Malaikat ke Nabi suruh kamu kufur setelah menjadi muslimi? Jawabnya tak sama sekali. Surah Ali Imran ayat 80. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita. Yang kedua, dalam bab beriman kepada malaikat dengan tajuk hubungan malaikat dengan alam dan manusia. Ini bab ni panjang. Hubungan malaikat dengan alam dan manusia ni panjang. Jadi kita akan sambung perbincangan kita bila dalam jalsah yang akan datang. InsyaAllah.